Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا الكتاب. اللهم علمنا الحكمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita teruskan lagi pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhhabi Imam Syafi'i, kitab fiqh yang disusun menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kitab kita ini disusun oleh 3 orang ulama, Syekh Dr. Ali Syarbadi, sebelum tu Syekh Dr. Mustafa Syekh Dr. Tiga orang ulama dari Syria. Jadi 3 orang ulama dari Syria, mereka susun kitab ni dan mereka namakan sebagai kitab Al-Fiqhul Manhaji. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita teruskan lagi tajuk yang berkaitan dengan perempuan yang haram dikahwini, al-muharramatu minan nisa, perempuan yang haram dikahwini. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majlis yang lalu kita telah sebutkan perempuan yang haram dikahwini itu ada 2 kategori. Yang pertama, yang haram kekal selama-lamanya. Yang kedua, yang diharamkan untuk berkahwin dalam tempoh yang tertentu. Baik, perempuan yang termasuk dalam kategori pertama yang haram berkahwin dengannya selama-lamanya, yang pertama adalah kerana hubungan nasab, hubungan keturunan, ibu, nenek, anak perempuan, ibu saudara, anak saudara, itu kita telah terangkan pada majlis yang lalu. Baik, yang kedua, kerana hubungan persemendaan, hubungan perkahwinan. Seperti ibu tiri, menantu perempuan, ibu mertua dengan syaratnya anak tiri perempuan, itu telah kita terangkan pada majlis yang lalu. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung perempuan yang haram dikahwini untuk selama-lamanya, iaitu kategori yang ketiga. Yang ketiga adalah kerana hubungan penyusuan. Hubungan penyusuan. Baik,
terdapat 7 golongan perempuan yang haram dikahwini kerana penyusuan. Di dalam Al-Quran disebut 2 golongan sahaja. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ibu susuan dan juga adik-beradik susuan. Tapi sebenarnya ada lebih daripada 2 sahaja. Jadi ulama kiaskan dengan ibu susuan dan adik-beradik susuan itu perempuan-perempuan yang lain. Baik, manakala bakinya dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. 7 golongan tersebut adalah yang pertama ibu susuan. Ibu susuan. Jadi ibu susuan ni haram dikahwini untuk selama-lamanya. Haram untuk dikahwini untuk selama-lamanya. Baik. Ibu susuan ialah perempuan yang telah menyusukan anak orang lain. Dia haram dikahwini anak susuan tersebut. Termasuk ibu kepada ibu susuan. Nenek sebelah ibu susuan dan nenek sebelah bapa susuan. Ini yang diharamkan, perempuan yang diharamkan kerana susuan. Jadi satu orang budak dia menyusu dengan seorang perempuan. Perempuan ni tak boleh dia kahwini. Begitu juga emak kepada perempuan ni. Emak kepada perempuan ini. Begitu juga nenek kepada perempuan ni. Sama ada daripada sebelah bapanya ataupun dari sebelah ibu. Itu kategori yang pertama, ibu susuan. Baik. Yang kedua, saudara perempuan susuan. Jadi seorang lelaki tidak boleh berkahwin dengan adik-beradik susuannya. Dia tak boleh berkahwin dengan kakak susuannya, tak boleh juga berkahwin dengan adik susuannya. Baik. Siapakah saudara perempuan susuan ni? Baik, mereka adalah perempuan lain yang menyusu dengan ibu kita. Ibu ada budak perempuan, dia menyusu dengan ibu kita. Itu adik-beradik susuan kita. Jadi anak orang lain, ibu kita susukan dia. Perempuan ibu kita susukan dia, maka dia adik-beradik susuan kita. Kita tak boleh berkahwin dengannya. Baik. Atau kita menyusu dengan ibunya. Ataupun sebaliknya. Kita menyusu dengan ibu susuan tersebut. Jadi anak perempuan ibu susuan kita, itu adik-beradik susuan kita, kita tidak boleh berkahwin dengan mereka. Baik. Atau kita dan perempuan yang lain sama-sama menyusu dengan seorang perempuan. Baik, ada seorang perempuan, dia menyusukan anak. Baik, kita menyusukan masa kecil, kita menyusu dengan dia. Kemudian ada perempuan yang lain, bukan anak perempuan tu, menyusu dengan dia. Maka itu juga adik-beradik susuan kita. Adik-beradik susuan kita. Kita tak boleh berkahwin dengan perempuan ini. Baik. Jika seorang perempuan menyusu dengan ibu kita, dia haram kita kahwini. Namun kita halal mengahwini saudara perempuannya. Kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita. Baik, ini ini hukum dia. Jadi jika seorang perempuan menyusu dengan ibu kita, dia haram kita kahwini. Namun kita halal mengahwini saudara perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita. Jadi ada seorang perempuan, dia menyusu dengan ibu kita. Kita menyusu dengan ibu kita, itu ibu kandung kita. Kemudian perempuan yang lain menyusu dengan ibu. Kita tak boleh berkahwin dengan perempuan tu. Tapi adik-beradik perempuan tersebut, boleh kita berkahwin dengan mereka. Kakak dia ke, kakak adik susuan kita ke, ataupun adik kepada adik susuan kita, kita boleh berkahwin dengan mereka sebab mereka tidak menyusu dengan ibu kita. Baik. Jika kita menyusu dengan ibu seorang perempuan, maka kita haram mengahwini perempuan tersebut dan semua saudara perempuannya. Baik, kita pergi kepada seorang perempuan, kita menyusu dengan dia masa kecil. Baik, anak dia ada anak perempuan, maka kita tak boleh berkahwin dengan anak dia dan juga semua adik-beradik. Macam keturunan juga. Baik. Namun saudara kita halal mengahwininya dan semua saudara perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita. Adik-beradik kita yang tak menyusu dengan perempuan tu boleh berkahwin dengan adik-beradik susuan kita kerana adik-beradik kita yang lain tu tidak menyusu dengan perempuan tersebut. Baik.
Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Maksudnya, dan ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara perempuan susuan kamu. Jadi dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala sebutkan perempuan-perempuan yang tidak boleh dikahwini. Apabila Allah sebutkan perempuan yang tidak boleh dikahwini kerana penyusuan, maka Allah sebutkan dua sahaja, iaitu ibu susuan dan yang kedua adalah adik-beradik susuan. Baik. Kemudian yang ketiga, anak perempuan daripada saudara lelaki susuan. Baik. Anak perempuan daripada saudara lelaki susuan. Baik, kita menyusu dengan seorang perempuan. Perempuan ni ada 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 anak lelaki. Anak kepada anak lelaki, anak perempuan kepada lelaki ni tak boleh kita berkahwin dengannya. Ini macam anak saudara kita lah. Tapi anak saudara susuan. Anak saudara susuan. Anak saudara susuan. Anak perempuan daripada saudara lelaki susuan. Baik. Yang keempat, anak perempuan dari saudara perempuan susuan. Adik kakak susuan kita ataupun adik perempuan susuan kita, dia ada anak perempuan. Kita tak boleh berkahwin dengan dia. Macam anak saudara perempuan kita dari sebelah adik-beradik perempuan, tapi ni dari segi susuan. Baik. Yang ke lima, ibu saudara susuan sebelah bapa, iaitu perempuan yang menjadi saudara susuan kepada bapa. Yang ke enam, ibu saudara susuan sebelah bapa, iaitu perempuan yang menjadi saudara susuan kepada ibu. Jadi ini enam. Yang ketujuh, anak perempuan susuan, iaitu anak perempuan yang menyusu dengan isteri kita. Maka kita ialah bapa susuan kepada anak tersebut. Baik, isteri kita, dia susukan anak orang yang lain, seorang perempuan yang lain. Ada satu bayi lahir, emak dia contohnya meninggal dunia. Baik, isteri kita kesian. Isteri kita minta izin untuk menyusukan anak perempuan ni, budak perempuan ni. Susukan, cukup syaratnya. Maka kita tak boleh berkahwin dengan anak susuan tersebut. Kita ni dianggap sebagai bapa susuan kepada anak perempuan tersebut. Jadi kita tak boleh berkahwin dengan anak susuan tersebut. Jadi mahram. Baik. Baik, dalilnya apa? Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna radha'ata tuharrimu ma yuharrimu minal wiladah." Sesungguhnya susuan itu mengharamkan perkahwinan sebagaimana haram disebabkan kelahiran. Jadi sebenarnya dari susuan ni, kita jadikan anak susuan tu macam anak kandung kita. Jadi hukum dia macam tu. Jadi kalau kita haram berkahwin dengan ibu saudara kita, ibu saudara kandung kita, maka begitu juga ibu saudara susuan pun begitu. Kalau kita haram berkahwin dengan anak kandung kita, maka kita haram juga berkahwin dengan anak susuan kita. Kalau kita haram berkahwin dengan adik-beradik perempuan kandung kita, maka kita juga haram berkahwin dengan adik-beradik perempuan susuan kita. Jadi apa yang diharamkan dalam nasab, dalam kelahiran, maka itu juga diharamkan dalam susuan. Jadi kalau kita faham kaedah ni, senang. Jadi siapa-siapa perempuan yang tak boleh kita berkahwin dengannya kerana hubungan kekeluargaan, hubungan nasab, wiladah, maka kita juga tidak boleh berkahwin dengannya kerana hubungan susuan. Baik. Begitu juga hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang anak perempuan Hamzah, "La tahillu li yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Hiya bintu akhi minar radha'ah." Maksudnya, dia tidak halal bagiku disebabkan susuan sebagaimana yang haram disebabkan keturunan, nasab. Dia adalah anak perempuan saudara susuanku. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Nabi SAW dan Hamzah bin Abdul Muttalib itu adik-beradik susuan. Nabi SAW dengan Hamzah, bapa saudaranya adalah adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan. Nabi SAW dan Hamzah menyusu dengan ibu susuan yang sama. Baik, tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang tanya kepada Nabi SAW, kenapa tak berkahwin dengan perempuan daripada daripada Quraisy, maka daripada Bani Hashim. Maka Nabi SAW kata, siapa? Hamzah, tak boleh aku berkahwin dengan anak perempuan Hamzah, aku tak boleh berkahwin dengan dia. Sebab Hamzah dengan aku adalah adik-beradik susuan. Jadi anak perempuan Hamzah ni, dia adalah anak saudara susuanku. Kalaulah Nabi tidak menjadi saudara susuan kepada Hamzah, boleh. Sebab kena nak ikut sepupu. Jadi Nabi SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi anak perempuan kepada Hamzah ni kalau ikut sepupu Nabi SAW, sepupu boleh kahwin. Sepupu boleh kahwin. Tapi sebab sebab Nabi SAW dan Hamzah ni adik-beradik susuan, maka anak kepada Hamzah tidak boleh Nabi SAW berkahwin dengannya. Jadi asalnya susuan, asalnya sepupu. Tapi sebab dah Nabi SAW dengan Hamzah tu adik-beradik, maka tak boleh untuk berkahwin. Ini yang diambil daripada cerita Nabi SAW dengan anak perempuan Hamzah binti Abdul Muttalib. Baik, kemudian kata pengarang, seperti mana lelaki, seorang perempuan juga haram berkahwin dengan bapa susuan, anak lelaki susuan, saudara lelaki susuan, anak lelaki kepada saudara susuan, bapa saudara susuan sebelah bapa dan bapa saudara susuan sebelah ibu. Ini kalau perempuan macam mana? Jadi kalau lelaki tak boleh berkahwin dengan ibu susuan dia. Ibu susuan. Kalau perempuan, dia tak boleh berkahwin dengan bapa susuan dia. Baik, kalau lelaki tak boleh berkahwin dengan kakak ataupun adik perempuan susuan dia. Kalau perempuan pula, dia tak boleh berkahwin dengan abang susuan dia ataupun adik lelaki susuan dia. Kiaskan. Samakan. Itu hukum yang sama. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahumullahu ta'ala, begitu juga haram berkahwin disebabkan susuan dengan perempuan yang berikut. Baik. Yang pertama, ibu mentua susuan, iaitu perempuan yang menyusukan isteri kita. Baik, isteri kita, dia ada ibu susuan. Kita berkahwin dengan isteri kita, dia ada ibu susuan. Baik, ibu susuan dia tu macam ibu mertua susuan kita. Ibu mertua susuan kita. Jadi sebagaimana kita tak boleh berkahwin dengan ibu mertua kita, maka begitu juga kita tak boleh berkahwin dengan ibu mertua susuan, ibu mentua susuan. Ini hukumnya. Baik. Yang kedua, anak tiri susuan, iaitu anak perempuan yang telah menyusu dengan isteri kita semasa perkahwinannya dengan suami yang dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, isteri kita pernah berkahwin dengan seorang lelaki. Dia susukan satu orang anak perempuan. Kemudian meninggal suaminya, isteri kita ni berkahwin dengan kita. Baru berkahwin dengan kita. Baik. Anak perempuan tu, anak perempuan yang dia susukan tu anak perempuan anak perempuan susuan dia. Jadi itu macam anak tiri kita. Anak tiri tapi dari segi susuan. Ini susuan ni itu dia dia macam keturunan juga, macam perkahwinan juga. Baik. Yang ketiga, ibu tiri susuan, iaitu madu kepada ibu susuan. Yang keempat, menantu susuan, iaitu isteri kepada anak susuan. Isteri kepada anak susuan. Isteri kepada anak susuan juga haram untuk kita kahwini. Baik, ini empat golongan yang diharamkan untuk seseorang itu berkahwin. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulan dia perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya ada 3 kategori. Yang pertama, yang diharamkan kerana keturunan, kerabat ataupun nasab. Yang kedua, yang diharamkan kerana persemendaan, ipar duai perkahwinan.
Yang ketiga yang diharamkan kerana susuan. Kerana susuan. Baik itu golongan yang diharamkan untuk berkahwin selama-lamanya. Baik. Kita tengok tajuk yang seterusnya. Perempuan yang haram dikahwini sementara. Jadi ini perempuan ataupun golongan yang diharamkan untuk berkahwin dengannya dalam tempoh yang tertentu. Kalau habis tempoh tersebut, maka boleh berkahwin dengan mereka. Tapi selagi dalam tempoh tersebut, tidak boleh berkahwin dengan mereka. Baik, kita lihat. Kata pengarang rahimahumullah ta'ala, haram yang sementara bermaksud perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu atas sebab-sebab yang tertentu. Apabila sebab yang tersebut hilang, maka perempuan itu boleh dikahwini. Sekiranya perempuan itu dikahwini sebelum sebab pengharamannya hilang, perkahwinan tersebut batal. Jadi perempuan-perempuan ni dalam tempoh yang disebutkan tu tak boleh berkahwin. Tapi selepas daripada tempoh tersebut boleh berkahwin dengan mereka. Jadi kalau berkahwin dalam tempoh yang dilarang, maka perkahwinan tu batal. Akad nikahnya tidak sah. Tapi kalau selepas daripada tempoh yang ditetapkan, maka perkahwinan dengan perempuan ini adalah sah. Baik, kita lihat siapakah golongan yang diharamkan berkahwin dengan mereka dalam tempoh yang terbatas, yang sementara. Baik, perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu ialah yang pertama, bermadu antara dua saudara perempuan. Apa maksud dia ni? Menghimpunkan antara dua adik-beradik. Menghimpunkan antara dua adik-beradik. Kita tak boleh kahwin dengan seorang perempuan dan dalam masa yang sama kita berkahwin dengan kakaknya. Tak boleh. Itu haram. Baik. Kalau kita berkahwin dengan seorang perempuan, kakaknya haram untuk kita berkahwin dengannya untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu. Baik, bila boleh kahwin dengan kakak ni? Kalau kakak ipar kita. Bila isteri kita meninggal ataupun kalau kita ceraikan isteri kita, habis kemudian barulah selesai iddah, kemudian barulah kita boleh berkahwin dengannya. Itu gabungkan tidak boleh. Tapi kalau asing-asing itu dibolehkan. Baik, kita lihat. Saudara perempuan sama ada nasab atau susuan adalah haram dimadukan. Sama ada dengan akad serentak ataupun berlainan waktu. Sekiranya akad itu berlaku serentak, pernikahan tersebut adalah batal. Dan sekiranya berlainan masa, maka perkahwinan yang keduanya adalah batal. Baik, boleh? Boleh. Baik, macam mana tu? Baik, satu orang lelaki. Bapa ni dia kahwinkan dua orang perempuan, anak perempuannya serentak dengan seorang lelaki dalam satu akad. Contohnya dia ada anak perempuan satu namanya Zainab, satu namanya Khadijah. Jadi bapa ni dia kata aku nikahkan engkau Fulan bin Fulan dengan anak perempuanku Zainab dan Khadijah dengan mas kahwinnya sekian. Serentak. Maka dua-dua batal. Dia tak berkahwin dengan salah seorang pun daripada perempuan tersebut. Ini hukum dia. Baik. Kalau waktu yang berlainan, maka yang pertama sah, yang kedua tak sah. Contohnya, si bapa ni kahwinkan anak perempuannya yang pertama dengan lelaki ni. Aku nikahkan kau dengan Zainab, dengan mas kahwinnya sekian-sekian tunai, yang diterima. Baik, perkahwinan pertama sah. Kemudian selepas tu, lepas 5 minit, dia kata, bapa ni pula kata aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang kedua Khadijah, dengan mas kahwinnya sekian-sekian tunai. Baik, kita kata yang kedua ni dah tak sah. Sebab apa? Tak boleh seorang lelaki menggabungkan antara dua adik-beradik. Jadi perkahwinan kedua tu tak sah. Perkahwinan pertama yang sah. Itu kalau dalam masa yang berlainan. Ini hukum dia. Ini hukum dia. Jadi tapi tempat kita jarang kita dengar kan. Perkahwinan adik-beradik serentak. Tak pernah kita dengar. Baik.
Jika isteri diceraikan dan selesai iddahnya atau telah meninggal dunia, halal bagi bekas suaminya mengahwini saudara bekas isteri. Baik, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang perempuan, kita katakan tadi namanya Zainab. Dia berkahwin dengan Zainab ni. Kemudian dia ceraikan. Kemudian habis iddahnya, maka boleh dia berkahwin dengan adik perempuan Zainab tadi, Khadijah tadi, ataupun kakaknya. Boleh. Itu tidak ada masalah. Tapi syaratnya kena tunggu selesai iddahnya. Tunggu selesai iddahnya jika talaknya talak raj'i. Talak yang boleh dirujuk. Baik, jika talaknya itu adalah talak bain yang tak boleh dirujuk, maka boleh berkahwin dalam masa iddah bekas isteri tadi. Itu dari segi hukumnya. Boleh ya? Itu dari segi hukumnya. Ataupun jika isteri itu meninggal dunia, maka boleh berkahwin dengan kakaknya ataupun dengan adik perempuannya. Orang kita sebut apa? Ganti bantal ke apa? Ganti tikar. Kan ganti tikar kan. Itu istilah lah. Maksudnya lepas isteri itu meninggal, kadang-kadang nak cari perempuan lain tak ada yang kenal, dia kahwin dengan adik kepada isterinya yang meninggal tadi. Boleh. Itu hukumnya boleh. Itu pernah terjadi. Itu pernah. Saya pun ada kenal beberapa orang yang macam tu. Suami isteri, kemudian isteri ni meninggal kerana penyakit. Si adik perempuan isteri ni kesian, nak jaga anak-anak saudara dia. Si suami ni pun berminat pula, maka berkahwin. Jadi anak ni dalam masa yang sama mak dia tu, mak yang kedua dia tu, mak saudara dalam masa yang sama, mak tiri kan. Wallahu alam lah, itu istilah dia lah. Tapi ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Jadi jika isteri diceraikan dan selesai iddahnya atau telah meninggal dunia, halal bagi bekas suaminya mengahwini saudara bekas isteri. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, innallaha kana ghafurar rahima." Dan diharamkan kamu menghimpunkan dalam perkahwinan dua perempuan yang bersaudara, adik-beradik. Seorang lelaki haram berkahwin dengan adik-beradik serentak dalam satu masa, kecuali yang telah terjadi pada masa yang lampau. Sebelum pada zaman jahiliah apa nak buat? Itu pun ulama kata pilih salah satu. Pilih salah satu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak boleh dihimpunkan antara dua adik-beradik perempuan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu ialah bermadu dengan ibu saudara sebelah bapa, ibu saudara sebelah ibu, anak saudara perempuan, anak saudara lelaki, cucu daripada anak lelaki dan perempuan. Macam mana ni? Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni ada makcik. Jadi tak boleh dihimpunkan. Maksudnya tak boleh kita berkahwin dengan perempuan tu dan makcik dia. Makcik daripada sebelah bapa ke pun ataupun sebelah ibu. Begitu juga seorang lelaki tidak boleh menghimpunkan antara seorang perempuan dengan anak saudaranya. Tak boleh. Kita ambil seorang perempuan, kita ambil juga anak saudara perempuan ni. Itu tidak dibolehkan. Ataupun kita berkahwin dengan seorang perempuan, kemudian dalam masa yang sama kita berkahwin juga dengan cucu dia. Nenek pun ambil, cucu pun ambil. Ini hukumnya adalah diharamkan. Tak boleh digabungkan. Tidak boleh digabungkan. Ini hukumnya adalah haram. Baik, apa kaedah dia? Para fuqaha membuat kaedah bagi menentukan perempuan yang haram dimadukan. Mereka menyatakan dua orang perempuan haram bermadu seandainya seorang daripada mereka lelaki, mereka tidak boleh berkahwin.
Apa maksud dia tuan-tuan dan rahmati Allah? Baik, kalau ada dua orang perempuan ni tak boleh digabungkan, dimadukan. Baik, macam mana nak tahu? Kalau salah seorangnya lelaki, dia tak boleh berkahwin dengan perempuan yang satu lagi. Maka itu adalah perempuan yang tidak boleh dihimpunkan, dimadukan. Contohnya apa? Seorang perempuan dengan adik perempuan dia. Seorang perempuan dengan adik perempuannya. Baik, kalau adik perempuan tu lelaki, dia tak boleh berkahwin dengan kakak dia. Maka ni tak boleh digabungkan. Boleh? Seorang perempuan dengan emak saudara dia. Baik, kalau emak saudaranya seorang lelaki, boleh tak perempuan ni berkahwin dengan bapa saudaranya? Tak boleh. Maka kalau dia perempuan, dia tak boleh. Kalau ibu saudaranya, tak boleh digabungkan. Macam mana? Boleh ya? Dia jadi jika ada dua orang perempuan, kalau salah seorangnya kita anggap sebagai lelaki dan lelaki ni tak boleh berkahwin dengan perempuan itu, maka tidak boleh dimadukan dua orang perempuan ni. Itu kaedah dia. Keliru sikit kan? Tapi itu kaedah dia. Jadi, bagi contoh yang lain. Baik, contohnya tadi. Zainab dengan Khadijah. Zainab dengan Khadijah ni adik-beradik. Baik, kalaulah kita katakan Khadijah ni lelaki, dia tak boleh berkahwin dengan Zainab. Sebab apa? Adik-beradik. Maka kalau maka kita sebab dua orang ni perempuan, maka kita tak boleh berkahwin, gabungkan, madukan antara kedua-duanya dalam masa yang serentak. Itu kaedah dia. Jadi saya ulang sekali lagi kaedah dia. Baik, dia kata apa? Dua orang perempuan haram dimadukan, dihimpunkan seandainya seorang daripada mereka lelaki, mereka tidak boleh berkahwin. Maka kita tak boleh nak madukan, gabungkan antara dua orang perempuan ini. Baik. Yang paling mudah dalil daripada hadis. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha." Maksudnya, perempuan jangan dimadukan dengan ibu saudara sebelah bapa dan ibu saudara sebelah ibunya. Ini hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kata, jangan seseorang itu menggabungkan antara seorang perempuan dengan adik-beradik bapanya. Begitu juga, jangan seorang lelaki memadukan seorang perempuan dengan adik-beradik ibu isterinya. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Baik, kita beri laluan untuk azan. Insya-Allah kita sambung selepas ni beberapa perkara lagi yang berkaitan dengan pengharaman sementara ni. Wallahu taala alam. Mustafa.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita teruskan lagi. Hikmah haram madu semua perempuan yang dinyatakan sebelum ini adalah untuk mengelakkan perasaan dengki, cemburu di kalangan saudara mara. Ini kerana ia akan menimbulkan perasaan cemburu dendam di kalangan isteri tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, biasanya kalau perempuan itu bermadu, maka dia akan cemburu dan dengki dengan madu dia. Maka ini menyebabkan hubungan silaturahim terputus. Bayangkan adik-beradik dimadukan. Adik-beradik perempuan dimadukan. Seorang lelaki dia kahwin dengan seorang perempuan dan kakaknya. Tentu akan timbul di kalangan kedua-dua ni rasa cemburu dengan yang lain. Maka akhirnya putus hubungan kekeluargaan. Itu biasa. Itu biasa dalam perkahwinan yang yang ada suami isteri itu dimadukan. Biasa. Madu-madu ni memang mereka sentiasa ada perasaan cemburu. Jadi kalau berkahwin dengan adik-beradik ataupun dengan makciknya ataupun dengan anak saudaranya ataupun dengan cucunya, maka takut hubungan kekeluargaan yang asal itu terputus. Itu yang dibimbangi. Maka dalam Islam dihalang seorang itu berkahwin menggabungkan antara dua golongan ini. Baik. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan perkara ini. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW anna Nabi SAW naha an tuzawwajal mar'atu ala al-ammati wal khalati wa qala inna kunna idza fa'altunna dhalika qata'tunna arhamakunna. Nabi SAW melarang seorang perempuan dimadukan dengan ibu saudara sebelah ibunya dan juga sebelah bapanya. Baginda SAW bersabda, jika kamu melakukannya bererti kamu memutuskan hubungan persaudaraan. Nanti anak saudara dengan makcik bergaduh. Dulu sayang, ni makcik. Sebab makcik, tapi bila dah dimadukan, daripada dulu sayang kerana makcik, sekarang dah bergaduh sebab madu, sebab dimadukan. Baik, itu Nabi SAW yang sebutkan. Baik, dan daripada Isa bin Talhah radhiyallahu anhu katanya, naha Rasulullah SAW an tunkahal mar'atu ala qarabatiha makhafatal qati'ah. Rasulullah SAW melarang perempuan dimadukan dengan saudara maranya kerana dibimbangi akan memutuskan silaturahim, akan memutuskan hubungan kekeluargaan. Baik. Jika seorang daripada perempuan tersebut diceraikan dan selesai iddahnya atau meninggal dunia, boleh saudaranya yang seorang lagi dikahwini. Ini hukumnya. Jadi kalau seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang perempuan. Baik. Perempuan ni meninggal dunia. Baik, boleh tak lelaki ni berkahwin dengan makcik perempuan ni? Boleh. Tidak ada masalah sebab ianya tidak digabungkan. Yang diharamkan tu digabungkan. Tapi kalau selepas perempuan tu meninggal dunia ataupun diceraikan habis iddahnya, maka dia boleh berkahwin dengan makciknya, boleh berkahwin dengan anak saudaranya, boleh berkahwin dengan cucu perempuan ini. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada masa yang akan datang kita akan sambung lagi golongan yang ketiga yang mana diharamkan seorang lelaki untuk berkahwin dengannya untuk tempoh yang sementara, iaitu berkahwin lebih daripada 4 orang.
berkahwin lebih daripada 4 orang. Ini insya-Allah kita akan jelaskan pada majlis yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik, kita akhiri majlis pada malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.